Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan lihat amali wajib Sains Tingkatan 2 KSSM yang pertama, iaitu ujian makanan. Tujuan eksperimen ini dijalankan ialah untuk menguji kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak. Bahan yang diperlukan ialah larutan iodin, ampaian kanji 1%, larutan benedik, larutan glukosa 10%, reagen milon, larutan albumin atau putih telur, etanol, minyak masak dan air suling. Radas yang diperlukan ialah tabung uji, penitis, bika, penunuh bansen, kasa dawai, tungku kaki 3, penyepit tabung uji, penyumbat gabus dan rak tabung uji. Ujian makanan yang pertama ialah ujian iodin untuk kanji. Ada dua bahan yang diperlukan, iaitu ampaian kanji 1% dan yang kedua, larutan iodin. Sekarang kita sukat ampaian kanji sebanyak 2 ml di dalam silinder penyukat. Setelah itu, kita masukkan ke dalam tabung uji dan kita titiskan 2 hingga 4 titik larutan iodin. Kita goncangkan dan kita dapati campuran biru kehitaman terhasil. Ujian makanan yang kedua ialah ujian benedik untuk glukosa. Bahan yang diperlukan ialah larutan benedik dan larutan glukosa. Sekarang kita sukat 2 ml larutan glukosa menggunakan silinder penyukat, kemudian kita masukkan ke dalam tabung uji. Tambahkan 2 ml larutan benedik ke dalam tabung uji tadi. Kemudian kita goncangkan supaya larutan tersebut bercampur. Panaskan tabung uji tersebut di dalam kukus air selama 5 minit. Rekodkan pemerhatian anda. Ujian benedik digunakan untuk menguji kehadiran gula penurun. Contoh gula penurun adalah glukosa, maltosa, galaktosa dan fruktosa. Sekarang, perhatikan apakah perubahan warna di dalam campuran tadi. Dan kita dapati mendakan merah bata terbentuk. Ujian yang ketiga ialah ujian milon untuk protein. Bahan yang diperlukan ialah reagen milon dan larutan albumin. Kaedah yang pertama, kita tuangkan 5 ml ampaian albumin ke dalam silinder penyukat. Kemudian, kita masukkan larutan albumin tadi ke dalam tabung uji. Setelah itu, kita akan titiskan 2 hingga 3 titik reagen milon. Kemudian, goncangkan supaya larutan tersebut bercampur. Panaskan tabung uji tersebut di dalam kukus air selama 5 minit. Dan rekodkan pemerhatian anda. Hasilnya ialah mendakan merah bata terbentuk. Terdapat 2 ujian untuk lemak, iaitu ujian emulsi dan ujian tumpuk. Kita lihat dahulu ujian emulsi. Bahan yang diperlukan ialah etanol dan minyak masak. Mula-mula kita sukat etanol sebanyak 3 ml menggunakan silinder penyukat. Kemudian, kita masukkan ke dalam tabung uji. Sekarang kita titiskan 2 hingga 3 titik minyak masak ke dalam tabung uji tersebut. Kemudian, tutup tabung uji dengan penyumbat gabus dan goncangkan tabung uji perlahan-lahan dan biarkan di rak tabung uji selama 2 hingga 3 minit. Sekarang kita sukat 20 ml air suling dan masukkan ke dalam tabung didih.
Kemudian titiskan 4 hingga 5 titik campuran etanol dan minyak masak tadi ke dalam air suling. Tutup tabung didih menggunakan penyumbat gabus dan goncang dengan perlahan. Biarkan tabung uji di rak tabung uji selama 2 hingga 3 minit. Rekodkan pemerhatian anda. Hasil yang diperolehi ialah emulsi lemak seperti larutan bersusu ataupun keruh terbentuk. Ujian yang kedua ialah ujian tumpuk untuk lemak. Kaedahnya ialah titiskan beberapa titik minyak masak pada sekeping kertas turas. Kemudian, keringkan kertas turas tersebut. Rekodkan pemerhatian. Hasilnya ialah tumpuk lut cahaya ataupun lut sinar terbentuk pada kertas turas. Pelajar boleh lihat perkataan outline di tumpuk tersebut di mana ianya telah pun membenarkan cahaya menembusinya. Berbalik kepada pemerhatian di dalam eksperimen yang telah kita jalankan, ampaian kanji menjadi biru kehitaman apabila mendapat keputusan yang positif. Bermakna kanji hadir di dalam larutan yang kita kaji. Tetapi sekiranya warna ini iaitu kuning keperangan terhasil, maka keputusannya adalah negatif, iaitu warna iodin kekal kuning keperangan. Seterusnya kita lihat ujian Benedict untuk glukosa. Sekiranya kita dapat keputusan seperti ini iaitu mendakan merah bata, bermakna glukosa hadir di dalam sampel makanan yang kita kaji. Okey, ini adalah keputusan yang positif. Sekiranya warna biru kekal setelah dipanaskan dalam kukus air, ini bermakna glukosa tiada di dalam sampel yang kita kaji. Seterusnya ujian Milon untuk protein. Keputusan yang positif ialah mendakan merah ataupun mendakan merah bata terbentuk. Ini bermakna protein hadir di dalam sampel makanan yang kita kaji. Dan protein hadir di dalam albumin ataupun putih telur. Bagi ujian alkohol emulsi untuk lemak, okey, tadi kita buat amali, kita dapat emulsi lemak. Right? So, ini ialah seperti larutan bersusu ataupun larutan keruh. Jadi, bila dapat larutan seperti ini, bermakna lemak hadir di dalam sampel makanan yang kita kaji, iaitu lemak hadir di dalam minyak masak. Berikut ialah kesimpulan bagi ujian makanan yang telah kita jalankan. Yang pertama, kehadiran kanji dapat diuji dengan menggunakan larutan iodin. Yang kedua, kehadiran glukosa dapat diuji dengan menggunakan larutan Benedict. Yang ketiga, kehadiran protein dapat diuji dengan menggunakan reagen Milon. Dan yang keempat, kehadiran lemak dapat diuji dengan menggunakan etanol dan kertas turas. Sekarang, cikgu kongsikan mnemonik ujian makanan. LAE, lepas ambil emak. KI, kakak ikut. PM, papa minum. GB, gerai boba. Okey, kita tambah perkataan D dekat sini. So, dia jadi lepas ambil emak, kakak ikut papa minum di gerai boba. Okey, lepas ambil emak maksudnya lemak alkohol emulsi. Untuk menguji kehadiran lemak, kita akan jalankan ujian alkohol emulsi. Kakak ikut untuk kanji dan iodin. Untuk menguji kehadiran kanji, kita menggunakan larutan iodin. Papa minum protein Milon. Untuk menguji protein, kita menggunakan reagen Milon. Dan gerai boba, glukosa Benedict. Untuk menguji glukosa, kita perlukan larutan Benedict. Cikgu harap semoga mnemonik ini memudahkan pelajar memahami dan mengingati ujian makanan. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi.
Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.